pesawat Israel juga telah pernah masuk ke negara Malaysia. Bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya nak tunaikan sebuah request dari subscriber saya, dan juga beliau ni adalah follower saya dekat Instagram. Jadi subscriber saya ni ada tulis sebuah komentar di video saya sebelumnya, yaitu beliau bernama Akil Daniel, dan telah berkomentar untuk saya buat reaction soal pesawat China ceroboh ruang udara Malaysia. Jadi beliau dah pun share link tersebut kepada saya dekat Instagram, so saya akan buat reaction. Di sini saya akan tunjukkan beberapa video sahaja, dan saya ambil dari video atau channel APHD channel. So, bagi pemirsa yang suka dengan information yang syahih, yang sah ya, no hoak-hoak, boleh subscribe channel ni ya, boleh subscribe channel ni. Dekat sini saya memang suka sangat channel ni sebab memberikan informasi yang sangat syahih, yang betul-betul terpercaya. Katanya orang Indonesia begitu, no hoak-hoak. Okey, jadi saya akan tampilkan video apa saja yang telah diberikan oleh subscriber saya ini. Kita tonton bersama. 1, 2, 3, check it out. Kronologi pesawat tentera udara Republik Rakyat China. Pada pukul 11.53 pagi 31 Mei 2021, Radar Pertahanan Udara di Sarawak milik TUDM mengesan 16 pesawat mencurigakan dimiliki tentera udara Republik Rakyat China. 16 pesawat tersebut terbang dengan formasi taktikal in-trail atau formasi panjang, iaitu pattern dan haluan yang sama, menggunakan satu titik laluan masuk dan keluar. Mereka memasuki zon maritim Malaysia dari kawasan udara yang dikawal oleh Singapura FIR ke Kota Kinabalu FIR, dan seterusnya menghampiri sehingga jarak hanya 60 batu nautika dari ruang udara nasional milik Malaysia di Sarawak. Pemantauan menerusi radar pertahanan udara diteruskan, dan beberapa percubaan dilakukan untuk mengarahkan mereka menghubungi kawalan trafik udara setelah memasuki Kota Kinabalu FIR, namun tidak berjaya. Pangkalan TUDM telah melancarkan pesawat pemintas Hawk pada jam 1.33 tengah hari untuk melakukan identifikasi visual. Kemudian, pesawat milik China tersebut membuat pusingan di kawasan udara berhampiran Pulau Beting, Patinggi Ali, Sarawak, dan meninggalkan ruang udara Malaysia. Kejap. Jadi dekat video ni, masa TUDM dekat Sarawak sana dah kesan ada 16 pesawat dari China telah memasuki ruang udara Malaysia, dan TUDM juga berusaha ya untuk mengambil informasi dari diorang ya, dari pihak sana, tapi tak berjaya. Sehinggalah TUDM langsung pergi ke tempat di mana pesawat China itu telah masuk, dan agaknya pesawat dari negara sana dah pun tahu kalau TUDM dah gerak pergi sana, dia orang patah balik. Saya nilai macam ni lah kan. Okey, kita lanjut lagi. Apa lagi? Pesawat milik China ini dikesan terbang pada kelajuan kira-kira 536 km sejam dan pada ketinggian 23,000 hingga 27,000 kaki dari aras laut. Pesawat-pesawat tersebut dikenal pasti daripada jenis Ilyushin IL-76 dan Xi'an Y-20 yang merupakan pesawat pengangkut strategik dan berupaya melaksanakan pelbagai misi. Kesemua pesawat berkemampuan membawa sehingga 1 batalion anggota tentera payung terjun negara China bersama-sama kelengkapan tentera seperti meriam dalam misi airborne ke mana-mana lokasi di Laut Cina Selatan. Apa agaknya Selain misi itu, diorang terdapat juga persoalan dari manakah 16 buah pesawat tentera China ini berlepas, dan adakah ianya dari pulau-pulau buatan China di Kepulauan Spratly yang dibangunkan China untuk menjadi pangkalan tentera yang penting di Laut Cina Selatan.
16 pesawat pemirsa. Kalau satu tadi tak apalah, agak ni 16. Apa agaknya dia orang datang nak beraya? Raya dah lewat dah lepas dah. 16. Kalau satu tadi bolehlah kita faham tersesat ke apa, ni 16 kan? Okey, lanjut lagi pemirsa. Apa tindakan dari kerajaan? Tindak balas kerajaan Malaysia. Insiden ini telah dikendalikan oleh TUDM khasnya dan ATM berlandaskan undang-undang dan peraturan penerbangan antarabangsa serta strategi pertahanan udara nasional bersama-sama Kementerian Luar Negeri. Susulan kejadian ini, Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Hussein memaklumkan bahawa Wisma Putra akan mengemukakan nota bantahan diplomatik dan akan memanggil Duta Besar China ke Malaysia bagi memberi penjelasan lanjut. Pendirian Malaysia juga sangat jelas, iaitu hubungan diplomatik mesra dengan mana-mana negara tidak sesekali bermaksud kerajaan Malaysia akan berkompromi tentang soal keselamatan. Menurut jurucakap kedutaan China sebelum ini, pesawat tentera China hanya menikmati kebebasan penerbangan di ruang udara berkenaan dan mematuhi undang-undang antarabangsa serta tidak memasuki ruang udara berdaulat dalam wilayah mana-mana negara. Namun, Malaysia perlu segera mendapatkan penjelasan kedutaan besar China di Malaysia berhubung perkara ini kerana ia bakal menimbulkan persepsi buruk terutamanya dari segi ancaman terhadap kedaulatan negara dan sebarang kekeliruan berkaitan hal kedaulatan negara perlu dibincangkan dengan saya tegas. Jadi takut pemirsa. Kan? Apa agaknya misi diorang? Tengoklah tadi dekat sini ada dijelaskan pesawat tu boleh bawa 1 batalion tentera China. 1 batalion tu berapa orang pemirsa? Serius ni tak tahu. Tapi ini dia kata kalau pesawat China itu dah pun ikut peraturan perundang-undangan udara. Tapi kenapa tak masa TUDM cuba untuk berkomunikasi tak dapat, betul tak? Sehinggalah TUDM tu datang langsung ingin mencari dia orang pergi ke udara yang dia orang masuk itu. Lepas tu dia orang patah balik. Apa hal? Okey. Dan ini bukan kali pertama pemirsa negara Malaysia dimasuki oleh pesawat negara lain. Di mana pesawat Israel juga telah pernah masuk ke negara Malaysia. Kita tonton. Kenapa pesawat Israel terbang di ruang udara Malaysia? Pada 19 Mei 2021, berlepas dari Mel di Maldives, sebuah pesawat Israel telah melintas ruang udara Putrajaya sebelum mendarat di pangkalan tentera udara Paya Lebar, Singapura. Ia kemudian berlega-lega di ruang udara Singapura pada 24 Mei dan 25 Mei untuk melakukan demonstrasi produk komersial kepada pelanggannya, iaitu ST Engineering. Pesawat Boeing 737-400 bernomor part X-A00 ini ialah milik Israel Aerospace Industry ELTA. Namun, Kementerian Pengangkutan Malaysia menyatakan pesawat ini melalui ruang udara Malaysia mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Kesimpulannya, dalam isu penggunaan ruang udara, setiap negara berdaulat perlu tegas dan tidak memberi sebarang pengecualian kerana tidak diketahui tujuan sebenar negara lain. Okey, jadi setiap negara tu mempunyai undang-undang, apalagi kalau ada negara lain mencuba masuk ke negara jiran ke negara macam negara China ni cuba masuk negara Malaysia walaupun sedikit lagi tapi dah mendekati dan tidak memberikan informasi sedikit pun soal diorang masuk. 16 pesawat pemirsa. 16. Ya kan? Saya harap tak adalah benda-benda yang buruk terjadi pada Malaysia. Kan belakangan ni memang banyak sangat isu-isu yang sangat membuat saya merinding pemirsa, ya kan? Apalah agaknya. Semogalah Malaysia tetap dalam lindungan, kan, tak terjadi apa-apa, senantiasa aman, betul tak? Dan kita sebagai warga negara Malaysia mesti adalah sedikit yang risau, ada juga yang ya biasalah, mungkin dia orang tu yang tengah masuk, ya pesawat China tu tengah masuk tu dia orang tengah ambil angin ke, dia orang tengah cuci-cuci mata ke, ya kan? Tapi kenapa ramai sangat, betul tak?
Oke, jadi yang kalau pesawat Israel nih, dia orang memang mengikuti peraturan undang-undang, ya kan? Dah setahu saya, bukannya Israel dengan Malaysia itu dah memang tak ada hubungan diplomatik. Kenapa boleh masuk, pemirsa? Serius nih nak tanya. Oke, jadi itu saja reaction saya. Ya, saya berharap tak ada apa-apa yang terjadi pada negara Malaysia. Sebab negara Malaysia ini dah memang cukup aman lah kan. Janganlah sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Senantiasa berdoa lah, betul tak? Jadi itu saja di video kali ini. Saya berterima kasih untuk pemirsa yang telah memberikan link video ini kepada saya. Untuk pemirsa yang nak tahu video full dari APHD channel ni, boleh subscribe, boleh tonton langsung dekat channelnya. Memang terbaik, informationnya sangat syahih sekali. Dan channel itu adalah dari Malaysia, saya rasa ya. Oke. Jadi saya minta maaf jika saya tersalah perkataan. Sokong dan dukung saya, support saya Borunaga dengan cara like dan memberikan komen yang baik. Dan jangan lupa untuk membunyikan notification agar jika saya upload video terbaru, pemirsa tidak tertinggal. Oke, jadi kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.